Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Thailand menentang Vietnam dalam saingan AFF Suzuki Cup separuh akhir yang pertama. Thailand berjaya menundukkan Vietnam 2-0 hasil jaringan Chanatip Songkrasin. Pada perlawanan ini adalah kekalahan pertama Vietnam kepada pasukan dari Asia Tenggara di bawah kendalian Pak Hang-seo selepas 4 tahun. Tahniah untuk Thailand. Dan untuk edisi AFF Suzuki Cup kali ini, Thailand adalah pasukan yang pertama berjaya untuk membolosi gawang pasukan Vietnam. Jadi, apakah kunci kemenangan dan juga kekuatan pasukan Thailand yang membolehkan mereka menang menentang Vietnam? Tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan kekuatan dan juga kunci kemenangan pasukan Thailand. Yang pertama, Thailand kuat daripada segi backline ataupun back four mereka yang diketuai oleh Manuel Beer dan juga Krit Sardar. Yang mana saya akan highlightkan dua benda tentang defense pasukan Thailand. Yang pertama adalah gandingan centre back Krit Sardar dan juga Manuel Beer. Yang mana mereka berdua ni berjaya untuk kawal bahagian tengah centre back pasukan Thailand dengan sangat baik. Yang mana Krit Sardar dan juga Manuel Beer mempunyai pembacaan game yang sangat menarik. Yang mana mereka cepat untuk membaca apa yang cuba dilakukan oleh pemain Vietnam dan mereka juga cepat untuk intercept passing-passing yang cuba dilakukan oleh pemain Vietnam di belakang pertahanan. Bahkan mereka berdua juga mampu untuk marking player-player Vietnam dengan sangat-sangat bagus dan tidak memberi ruang kepada player Vietnam untuk melakukan off-ball movement, pergerakan tanpa bola, dan tidak membiarkan pemain-pemain Vietnam berada dalam kedudukan yang bagus untuk menerima hantaran, dan mereka juga cepat untuk baca hantaran yang cuba dilakukan dengan melakukan intercept di waktu yang tepat. Boleh saya katakan Manuel Beer dan juga Krit Sardar adalah gandingan yang sangat mantap di bahagian back tengah pasukan Thailand. Yang mana Krit Sardar dari segi pembacaan game beliau sangat cemerlang, manakala Manuel Beer sangat cemerlang daripada perebutan bola tinggi. Jadi gandingan kedua-dua pemain ini telah membuatkan striker Vietnam seakan-akan mati kutu untuk penetrate ataupun untuk berada dalam kedudukan yang baik untuk menerima hantaran daripada winger ataupun bahagian tengah. Bahkan Krit Sardar juga mampu untuk intercept bola sekiranya midfield Vietnam cuba melakukan penetration passing ataupun cuba melakukan true passing bagi mencari striker mereka. Jadi gandingan dua player di bahagian tengah ini sangat-sangat cemerlang. Itu highlight yang pertama tentang defensive line pasukan Thailand. Manakala highlight yang kedua yang boleh saya katakan tentang defensive line pasukan Thailand adalah mengenai fullback mereka, iaitu di bahagian kanan Narubadin dan di bahagian kiri Teraton. Yang mana pada perlawanan ni kita boleh lihat Narubadin dan juga Teraton tidak naik terlalu tinggi, bahkan mereka juga berada di bahagian position mereka sendiri untuk memastikan yang Vietnam tidak mampu melakukan penetration ataupun attacking di bahagian sayap ataupun wide area. Seperti mana yang kita tahu, Vietnam memang suka menyerang mengguna bahagian sayap, lalu melakukan cutback ataupun cut in ke dalam kotak penalti, lalu supply bola kepada striker. Tetapi betapa cemerlangnya fullback Thailand ini, iaitu Narubadin. Pada perlawanan ni kita boleh lihat di bahagian kanan, beliau akan cuba melakukan early pressure ataupun tekanan awal ke atas pemain sayap Vietnam untuk memastikan player tersebut tidak mampu melakukan penetration run ke bahagian sayap pasukan Thailand di bahagian kanan. Bahkan sekiranya beliau telah tertewas, beliau tidak terlalu kelang kabut untuk cover balik dia punya tempat, yang mana kita boleh tengok Narubadin akan move untuk dekat dengan centre back supaya pemain-pemain Vietnam tak mampu nak masuk kotak penalti. Bahkan benda yang sama juga berlaku di bahagian kiri, iaitu Teraton. Yang mana Teraton juga akan melakukan early pressure ke atas pemain sayap Vietnam. Bahkan beliau juga tidak terlalu bermain dengan wide ataupun tidak bermain dengan lebar sangat untuk halang pemain sayap Vietnam. Bahkan beliau akan bermain dengan lebih tight kepada bahagian centre back, iaitu lebih rapat lah ke bahagian tengah untuk pastikan yang Vietnam tak boleh nak melakukan penetration ke dalam kotak penalti. Jadi boleh saya katakan back four pasukan Thailand semalam dari segi marking mereka cemerlang, dari segi pengamatan dan juga pembacaan game mereka juga sangat cemerlang, sehingga Vietnam mati kutu untuk masuk ke dalam kotak penalti. Dan dalam masa yang sama, pressure awal yang dilakukan oleh Thailand kepada bahagian sayap mereka juga menyebabkan Vietnam tak boleh nak supply bola ke dalam kotak penalti. Bahkan disebabkan centre back
pasukan Thailand, mereka telah mengalami kesusahan di bahagian serangan Vietnam untuk berada dalam kedudukan yang betul untuk menerima bola, dan mereka juga susah untuk passing bola ke dalam kotak penalti disebabkan pembacaan game yang sangat cemerlang daripada back four pasukan Thailand. Itu yang pertama, kunci kemenangan pasukan Thailand ke atas Vietnam. Back four mereka sangat-sangat cemerlang lah dari segi disiplin, marking, pembacaan game dan sebagainya. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan kekuatan Thailand pada perlawanan ni adalah dari segi build up dan juga dari segi counter attack. Yang mana kita tahu Vietnam bermain dengan formation back 3 ataupun 3-4-3 atau 3-5-2 ketika menyerang, dan juga ketika bertahan mereka akan cuba bermain dengan back 5. Akan tetapi apa yang menarik tentang Thailand pada perlawanan ni adalah mereka bermain dengan build up di bahagian tengah. Sebab apa saya katakan menarik? Sebab kita boleh tengok gol kedua pasukan Thailand yang dijaringkan oleh Chanatip adalah bermula di bahagian tengah. Yang mana kita tahu apabila bermain dengan back 4 dan juga formation 3-4-3 ni, Vietnam memang akan memfokuskan untuk menyerang di bahagian wide area ataupun bahagian sayap. Jadi apabila Thailand bermain di bahagian tengah, maka pemain-pemain sayap dan juga pemain-pemain defense pasukan Vietnam akan lambat untuk kompos ataupun compact di bahagian tengah untuk menghalang gerakan-gerakan pemain Thailand di bahagian tengah. Itu punca sebab apa Thailand menyerang di bahagian tengah dan tidak terlalu memfokuskan untuk menyerang di bahagian sayap. Sebab apa? Sebab kalau Thailand menyerang di bahagian sayap, maka dengan formation Vietnam yang bermain dengan 3-4-3 ataupun 3-5-2 tersebut akan lebih mudah untuk dihalang oleh pemain Vietnam ketika Thailand menyerang sekiranya mereka menggunakan wide area ataupun sayap seperti kebiasaan Thailand selalu mainlah. Jadi Thailand ubah taktikal dengan attack ataupun menyerang pasukan Vietnam dengan build up daripada bahagian tengah, dan kita boleh lihat bagaimana dengan mudahnya pemain-pemain Thailand berjaya untuk menjaringkan gol kedua pasukan Thailand melalui Chanatip apabila build up di bahagian tengah itu berjaya. Dan apa yang paling menarik lagi adalah dengan corak permainan counter attack yang dilakukan oleh pemain-pemain Thailand. Apa yang boleh saya katakan, taktikal Pak Hangso sudah dibaca oleh Manuel Poking, iaitu jurulatih Thailand. Yang mana kita boleh lihat gol pertama pasukan Thailand adalah terhasil daripada counter attack. Yang mana macam saya cakap, Vietnam bermain dengan formation back 3, 3-4-3. Jadi ketika mereka menyerang, mereka akan kerahkan wingback mereka untuk naik ke atas dan overload di bahagian wide area. Jadi apabila Thailand nampak benda tu, mereka menggunakan taktik counter attack, yang mana mereka akan menggunakan kawasan wide area untuk menyerang. Sebab apa? Ataupun untuk counter. Sebab apa? Sebab bahagian wingback pasukan Vietnam ketika itu mereka berada pada defensive line yang agak tinggi, dan pemain-pemain Vietnam berada di bahagian kawasan Thailand. Jadi apabila kena counter attack, itu adalah kelemahan apabila bermain dengan back 3. Sebab bahagian flank akan terlalu kosong, dan memang space yang ditinggalkan oleh pemain wingback pasukan Vietnam akan terlalu kosong dan memudahkan untuk Thailand melakukan counter. Jadi gol pertama itu yang dilakukan oleh Thailand, ditambah pula dengan bantuan daripada pertahanan Vietnam yang gagal untuk mengeluarkan bola. Sepatutnya bola tu dia boleh keluar, tapi dia terlepas bola tu, Chanatip ligan and goal. Disebabkan apa? Sebabkan wingback dah terlalu ke atas, ruang kosong, Thailand counter je lah. Itu antara kelemahan Vietnam lah yang boleh saya katakan berjaya diguna pakaikan oleh pasukan Thailand untuk menjaringkan gol. Itu adalah kunci kedua kemenangan pasukan Thailand. Yang ketiga, apa yang boleh saya katakan kunci kemenangan pasukan Thailand adalah terletak di bahagian tengah, iaitu gandingan Sarat Chioyen nombor 6 Thailand dan juga Chanatip Songkrasin, yang mana Chanatip pada perlawanan ini diberikan kelebihan untuk bermain sebagai free role. Kita boleh tengok bagaimana Chanatip berada di bahagian kanan, bahagian tengah, forward, bahagian defense dan sebagainya, dan perkara tu dibantu oleh Sarat Yoyen. Saya boleh katakan ramai bercakap tentang Chanatip, tetapi ramai lupa peranan Sarat Yoyen nombor 6 pemain Thailand pada perlawanan ni. Yang mana bagi saya Sarat Yoyen adalah pemain yang terbaik pada perlawanan ni, yang mana beliau telah bermain untuk membantu defensive line pasukan Thailand, dan beliau juga adalah orang yang menggerakkan serangan kepada pasukan Thailand di bahagian tengah. Jadi apa yang boleh saya katakan, Sarat Yoyen adalah kunci utama pasukan Thailand di bahagian midfield, dan disebabkan ada beliau di bahagian tengah, Chanatip mampu untuk bermain dengan free role
untuk berada di dalam keliling padang untuk membantu bahagian pertahanan dan juga bahagian serangan ketika Thailand menyerang dan bertahan. Dan perkara tersebut adalah disebabkan ada Sarat Yoyan yang mampu untuk menjalankan tugas beliau dengan sangat baik sebagai midfield, yang mana beliau boleh bermain sebagai pemain nombor 6 iaitu defensive midfielder, dan pemain nombor 8 iaitu central midfield iaitu box to box player lah. Itu yang menyebabkan Chanatip lebih aktif pada perlawanan ini. Itu yang boleh saya katakan tentang pasukan Thailand. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya puji tentang pasukan Thailand adalah dari segi support track back yang dilakukan oleh Chanatip, Supachok dan juga Sarat Yoyan, yang mana pemain-pemain sayap pasukan Thailand, Chanatip, Supachok, mereka akan bantu Teraton dan juga Narubadin ketika Vietnam menyerang. Jadi apabila Chanatip dan juga Supachok, mereka akan turun di bahagian kanan dan juga bahagian kiri untuk support mereka punya fullback, melakukan track back lah untuk membantu bahagian pertahanan. Manakala Sarat Yoyan akan berfungsi sebagai defensive midfielder ketika Thailand diserang untuk memastikan backline pasukan Thailand gagal ditembusi oleh pemain-pemain Vietnam. Secara kesimpulannya, Thailand bermain dari segi in-game taktikal sangat-sangat baik dan mereka berjaya absorb serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Vietnam, dan mereka berjaya baca apa yang cuba dilakukan oleh Vietnam. Sebab apa? Vietnam bermain dengan corak yang sama, corak permainan yang sama tanpa ada perubahan, sehinggalah masuk second half pun tak nampak sangat perubahan yang dilakukan oleh Park Hang-seo. Baiklah, itu untuk Thailand. Mari kita masuk untuk pasukan Vietnam pula. Untuk pasukan Vietnam pada perlawanan ni, mereka bermain bukan di tahap yang sebenar. Boleh dikatakan mereka bermain dengan agak nampak kepenatan, nampak taktikal mereka tidak menjadi, bahkan mereka seakan mati kutu. Apa yang perlu mereka lakukan ketika menentang pemain Thailand yang bermain dengan high pressing, bermain dengan defensif yang agak berdisiplin, bahkan peranan Chanatip sebagai free roll pun mereka tak boleh nak jaga. Pemain-pemain Vietnam telah dimakin dengan sangat baik. Baiklah, saya akan ceritakan tentang kelemahan Vietnam. Kelemahan Vietnam pada perlawanan ni, yang pertama adalah pemain mereka dimarking walaupun mereka banyak melakukan off-ball movement, tetapi disebabkan tight marking yang dilakukan oleh pemain Thailand menyebabkan pemain-pemain Vietnam gagal untuk melepaskan diri dari kawalan pertahanan pasukan Thailand. Itu yang menyebabkan Vietnam susah untuk melakukan transition ataupun switch play, yang mana kita boleh tengok bila bola berada di bahagian tengah, mereka cuba buka kok kanan. Bila mereka cuba buka kok kanan, mereka gagal, mereka patah balik. Mereka cuba buka untuk kiri pun mereka gagal. Jadi perkara tu telah menyebabkan Vietnam terasa pressure dan tertekan, dan disebabkan tekanan tersebutlah mereka tak mampu nak buat apa-apa. Dan di second half kita boleh lihat bagaimana Vietnam cuba untuk menukar corak permainan dengan bermain secara tradisional, iaitu bermain dengan long ball untuk atasi defensive line pasukan Thailand yang agak disiplin pada perlawanan itu. Tetapi sayang, apabila Vietnam cuba bermain dengan long ball, mereka seakan-akan tak biasa dan mereka banyak melakukan mistake-mistake yang tak sepatutnya dilakukan, yang mana mereka selalu miss pass, mereka buat long ball yang tak menjadi dan sebagainya. Jadi boleh saya katakan disebabkan itulah Vietnam tak boleh nak bergerak bebas. Walaupun off-ball movement mereka padu, pergerakan tanpa bola mereka padu, tetapi still tak boleh nak lawan dengan tim yang sangat compact dan tim yang boleh baca corak permainan Vietnam. Itu yang menyebabkan Vietnam tak beberapa menjadi. Kita boleh tengok transition dari bertahan ke menyerang, mereka juga lambat. Daripada menyerang untuk bertahan pun mereka lambat, sehingga mereka berjaya tertewas 2 gol. Itu adalah punca kekalahan pasukan Vietnam. Apa yang boleh saya katakan, Vietnam gagal untuk mencari taktikal yang sesuai untuk kalahkan Thailand, dan dalam pada masa yang sama Vietnam seakan-akan buntu untuk absorb ataupun menyerap tekanan dan juga corak permainan daripada Thailand yang lebih baik daripada Vietnam pada perlawanan semalam. Itu yang boleh saya katakan. Secara overallnya Vietnam bermain dengan baik, cuma transition mereka tidak berjaya. Mereka tak boleh nak penetrate, mereka dimarking, mereka tak boleh nak buat apa-apa, mereka hanya melakukan percubaan jarak jauh dan sebagainya. Tetapi semua itu tidak berhasil, dan boleh saya katakan Thailand adalah pasukan yang lebih baik daripada Vietnam pada perlawanan ini. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum.